Dengar suara saya tak? Okey, jadi hari ni giliran saya pula. Saya pun tak faham lah bergila-gila pula mengajar sejarah ni. Sebenarnya topik ni taklah susah ya, tentang kesedaran apa ni, tentang gerakan kesedaran dan nasionalisme ya di Malaysia. Jadi saya harap kamu nampak tak slide yang saya tunjuk tu? Kenapa doktor? Hello? Boleh nampak Nampak eh? betul. Boleh nampak bagus. Jadi tak susah sangat topik ni, senang saja. Hmm. Ada apa mau tanya? Saya punya kamera masalah sikit, dia problem, tak tahulah kenapa tak ada keluar gambar pula. Ada apa mau tanya tak? Ya dah, okey. Saya pun nak scroll down apa ni, saya punya ini, apa ni, saya ada PowerPoint tapi PowerPoint saya sudah atas mana-mana pergi, saya pun tak tahu sebab orang kata semester ini tak ada student yang ambil bridging ni. Tak apalah ya. Semua boleh nampak tak tentang saya tulis tu? Gerakan kesedaran nasionalisme di Malaysia, faktor-faktor perkembangan, komunikasi, ideologi, pengaruh luar, sikap British, kemunculan dan pencapaian gerakan nasionalis ya, dan pan-Islamis, liberal demokrasi. Nampak tak? Nampak doktor. Boleh dengar? Okey, kamu tengoklah, kamu tengok. Jadi sebenarnya apa maksud nasionalisme ni? Maksud nasionalisme ni adalah berkait rapat dengan semangat ya, cinta negara yang ingin memperjuangkan tentang apa ni, negara kita daripada belenggu ataupun tekanan daripada kuasa luar, utamanya dalam konteks yang kita nak kaji ni ialah kita masukkan dalam menyingkir kolonial British. Dulu ada isu yang berkaitan dengan kolonial British ni, dia ada sejarawan lah, bukan sejarawan, sebenarnya orang yang menganggap, yang menulis mengatakan tanah Melayu ni bukan dijajah tu, dia bukan sejarawan, dia sebenarnya apa ni, antropologi ya. Orang antropologi ya. Masa saya belajar di UM, dia bidang antropologi. Jadi sebenarnya kebangkitan semangat apa ni, semangat nasionalisme ni, dia bukan saja merujuk kepada negara kita kan. Tapi kamu tak buka video ni, senyap saya tak nampak video. Tak ada gambar ni. Semua kosong. Keluar lah video. Kita bukan nak buat kelas lama pun. Sekejap ya. Video tak ada, macam mana cerita? Baik aku tak payah cerita. Mana video awak? Tak nampak pun. Online lah. Saya nak atur lah. Barulah nampak. Awang. Lagi mana yang lain? Yang lain mana tak keluarnya video? Siapa yang tak keluar video, markahnya kosong. Lain tak okey. Dan lain tak okey. Okey, jadi kita tengok tentang semangat. Saya akan bagi pada Awang lah ni, nota ni lengkap ni. Awang ada email ke Awang? Kamu nanti saya bagi pada email, kamu bagi kongsi pada rakan ya. Saya nak bagi dalam WhatsApp boleh ke ni? Bagi dalam WhatsApp dalam bentuk Word. Tidak keberat sangat. Sebab ini 17 banyak ni, berapa belas muka surat ni? 17 muka surat ni. Si Awang yang lain ni, dia Putri Imalin mana tak keluar ni? Kamput Gunta, Alwinon Winda, Nafiz Nazim. Tak keluar, tak buka video, on video. Saya tak nampaknya di sini aja. Tak ada suara pun dia, Mak. Okey, tentang nasionalisme ni ya, kita membahaskan tentang apa yang berlaku di negara kita lah ya. Apa yang berlaku di negara kita. Jadi kita
walaupun kita membicarakan apa yang berlaku di negara kita, kita juga melihat perkembangan yang berlaku di luar daripada tanah Melayu atau bahasa tu Malaysia, yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Filipina. Jadi nasionalisme dalam kalangan orang Melayu telah wujud sejak zaman pemerintahan lagi. Awal dulu, masa peristiwa, kalau nak dikaitkan dengan semangat cinta negara ni, masa peristiwa bagaimana nak menentang kemasukan Portugis Melaka. Begitu juga bagaimana di Sarawak pada peringkat awal, macam pejuang-pejuang yang di Sabah, Mat Saleh, Rentap, Sarim Macahu. Begitu je peringkat awal di negeri-negeri macam di Pahang. Itu ada tahap dia menunjukkan bahawa apa? Bahawa maksudnya rakyat di negeri Melayu ni tidak boleh dapat menerima bangsa luar dalam menjajah, dalam cuba menguasai negara kita kan. Itu yang kita sebenarnya kuliah ini sebenarnya salah satu daripada temanya ialah tentang semangat nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Maknanya kita dah wujud sekarang ni. Ya, pada zaman sebelum kewujudan negara bangsa, negara tu dia dalam keadaan yang amat luas macam satu empire. Contohnya kalau kamu belajar dalam abad ke-16, 17 sejarah Eropah, bagaimana pembentukan negara bangsa, ada wujudnya negara Spanyol. Tidak dulu di bawah Europe, di bawah Rome. Tapi perkembangan abad ke-16. Kemudian negara bangsa ni membawa ciri-ciri dari segi bahasa, kebudayaan dan pertuturan yang sama lah. Okey? Faham Boleh faham? Tak dengar pun boleh faham? Boleh Doktor. Boleh Kemudian kita lihat juga nasionalisme perkembangan itu berlaku apabila British menduduki tanah Melayu. Kita nak katakan British masuk ke tanah Melayu ni secara official lah. Bermula 1874. Kalau sebelum itu kita ambil kemasukan British itu lebih dalam bentuk bukan di bawah kerajaan kolonial, dalam bentuk enterprise, dalam bentuk company, macam bagaimana Sabah, Sarawak di bawah orang persendirian lah yang ada syarikat, macam di Pulau Pinang Francis Light, di Singapura Raffles. Di Pulau Pinang tu Francis Light tu dia sebagai orang kata entrepreneur asalnya, tapi dia dapat dikatakan pengiktirafan daripada kerajaan British tapi bila dia dah lama-lama dia menyerahkan tampuk tu kepada pentadbiran kolonial. Bila kerajaan British masuk ke negeri Melayu tu bermula dengan Perak pada tahun 1874. Itu keadaannya. Boleh Kemudian nasionalis tanah Melayu ni adalah berkaitan dengan pada masa pendudukan British itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Sebelum merdeka, negara kita juga dijajah oleh ataupun diduduki oleh Jepun. Jepun ni pada masa peringkat awal niatnya adalah untuk kononnya bekerjasama dengan Melayu menghalau British, tapi bila dia dah duduk dia pun sama kalau dia nak betul halau setelah dia menghalau British keluar tanah Melayu, dia bagi merdeka, dia tak bagi. Lalas dia pun kalah apabila negara dia mengalami musibah, digugurkan 2 bom atom. Jadi bagaimana keadaan masyarakat Melayu pada masa era koloni British untuk menuntut kemerdekaan? Pada peringkat awalnya orang Melayu tak nampak. Sama ada di Sabah, Sarawak, tamanya macam Sarawak tu dia gembira duduk di bawah pemerintahan Brooke. Masa Sarawak nak dilepaskan tu ramai jugalah sebab dia orang rasa Sarawak Brooke tu sebagai raja putih. Begitu juga pentadbiran Sabah di Borneo Utara. Tapi lama kelamaan apabila syarikat atau persendirian ni macam Brooke tu nak mentadbir negara memerlukan kos belanjawan dan akhirnya dia menyerahkan jugalah kepada kerajaan koloni British. Begitu sebabnya penyerahan tu berlaku selepas Jepun. Akhirnya di bawah direct pentadbiran koloni British. Ini keadaan yang berlaku lah. Jadi pada masa yang sama perkembangan yang tentang pendudukan koloni ini berlaku di tanah Melayu, di Persekutuan Tanah Melayu atau di negeri Melayu di Semenanjung. Itu menunjukkan satu keadaan satu keadaan yang orang kata menimbulkan rasa tidak puas hati lama-kelamaan dalam kalangan orang Melayu, terutamanya dalam kalangan yang berpendidikan elit. Ramai yang memimpin kepada kesedaran kebangkitan nasional adalah keturunan raja ataupun golongan elit atau orang besar yang ada kesedaran. Sebab apa? Sebab saya katakan demikian? Sebab orang Melayu pada masa itu, mereka ni banyak duduk di kampung luar bandar. Kesedaran tu apabila ada setengah daripada mereka yang golongan elit ni yang mendapat pendidikan di luar negara, terutamanya di Timur Tengah,
dan juga kebolehan mereka membaca, boleh mengetahui maklumat luar, dan nampak satu keadaan bahawa British tidak boleh dibiarkan duduk berterusan di negeri Melayu dan perlu dilakukan sesuatu untuk mengusir mereka. Dan setelah kedatangan Jepun, idea itu semakin kuat ya, apabila ada golongan nasionalisme yang peringkat awal di bawah persatuan-persatuan itu, Persatuan Melayu Pahang, Selangor, Johor, Sabah, Negeri Sembilan dan sebagainya, bersatu untuk mencari jalan untuk bagaimana cara pada peringkat awal untuk mengusir British ni. Peringkat awal kita kebangkitan penentangan masyarakat di Malaysia ni dalam menentang British, dia tidak menggunakan senjata. Dia banyak menggunakan daripada diplomasi, perbincangan dan rundingan. Okey. Faham tak? Ada apa nak tanya lagi? Ada sesiapa tak faham? Siapa nak tanya? Tanyalah. Saya malas nak tanya. Saya suruh awak tanya. Atau kita nak setakat ini je kelas? Ha? So far belum ada soalan doktor. Okey kan. Saya nak dengar suara tu. Dah lah gambar tak keluar video. Tahu lah kamu tak tidur, tak mandi lagi. Okey, kita tengok perkembangan gerakan nasionalisme tu. Ya. Dia yang berlaku tu ialah pada orang kata yang begitu ketara tu ialah dekat-dekat hampir-hampir waktu kemasukan Jepun tu, ya. Bila ada Jepun melancarkan propaganda untuk kononnya membebaskan orang-orang Melayu ataupun tanah Melayu ni daripada cengkaman koloni British. Buat propaganda Jepun, Asia untuk Asia. Jadi di Asia ni tak boleh ada bangsa lain. Rupanya Asia untuk dia. Itu yang akhirnya bila dia masuk, dia pun tak berapa nak keluar sampai 3 tahun setengah kan dia mentadbir negeri Melayu ni. Memugar hasil ekonomi, dibawa lah ke Jepun. Itulah keadaannya. Itu yang berlaku lah. Jadi dalam keadaan yang macam itu, kita nampak Jepun pun sama jugalah. Dan selepas Jepun keluar tu, semangat British datang ambil balik. Dia ambil balik di bawah pentadbiran tentera British, PTB. Dan British cuba melaksanakan orang kata dasar untuk menguasai semula tanah Melayu ni. Jadi dalam keadaan yang sebegini menimbulkan kesedaran lah daripada orang Melayu tentang betapa British ni macam niatnya memang macam seolah-olah tidak mahu melepaskan negeri Melayu ni. Jadi patutnya selepas Perang Dunia Kedua tu ada perjanjian bahawa semua negeri-negeri yang di bawah jajahan mana-mana pun dimerdekakan. Tapi Indonesia ada cekap dia merdeka masa je sebelum Belanda datang. Cuma negeri Melayu dia banyak berunding. Kononnya British sebab dia banyak kepentingan. Dia punya ladang, hasil perombokan kilang. Itu sebab dia lepaskan lambat. Tahun 57. Patutnya kita Jepun 45, 46, 47 tu dah boleh merdeka. Tapi British ni kan dia biasalah yang orang putih. Dia cuba mencengkam, memugar apa yang boleh dapat daripada hasil masuk negara kita. Itulah keadaan yang berlaku. Jadi dalam keadaan yang begitu, orang Melayu tak boleh nak buat apa sebab keupayaan orang Melayu ni, sebab dia kan dah tertekan di bawah pemerintahan koloni British. Orang Melayu pada masa itu adalah di bawah pentadbiran kerajaan kolonial. Manakala sultan, raja di negeri-negeri pun terpaksa akurlah dengan tekanan, penguasaan, dominasi oleh pentadbiran kolonial dalam terhadap mereka sebab kalau siapa yang tak setuju dengan mereka akan dilucutkan jawatan daripada menjadi sultan atau raja di sebuah ni. Contohnya kes isu Malayan Union lah. Ya, Malayan Union tu ada raja yang diugut untuk mendapatkan tantangan bersetuju menerima Malayan Union. Itu keadaannya. Jadi orang kata macam pada masa itu dah nampak dah orang Melayu bersatu tahun 46. Iaitu orang Melayu telah buat piket macam menentang Melayu Union, menyebabkan British pun rasa
tak berani, takut sebab dia rasa kebimbangan itu boleh menyebabkan berlaku kepada gangguan kepada penguasaan ekonomi dia. Apabila rakyat tak nak bekerjasama, kacau bilau, dia memang tak boleh selamat lah. Jadi akhirnya dia tukar Melayu Union tu kepada Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maknanya pada dasarnya Melayu Union tu tidak berjaya dilaksanakan lah. Walaupun dah laksanakan 2 tahun tapi tak dapat diteruskan kerana tentangan orang Melayu menyebabkan kebimbangan kepada pentadbiran kolonialiti. Jadi mengambil jalan selamat ialah membubarkan dan menggantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Okey, ada apa nak tanya? Soalan? Alwi Nawinda, soalan? Tiada doktor. Ya tak? Mm-mm. Ya ada soalannya. Nafis ada nak tanya, Nafis. Faham dah? Mana ke Nafis? Nafis Nazim, ada soalan tak? Tak ada. Nur Aliyah, mana Nur Aliyah? Ada nak tanya? Ya doktor, tak ada soalan. Tak ada. Aku takut lah kamu ni tak faham-faham, kamu dengar je, diam je. Kalau tak faham cakap, kalau dah faham cakap, saya faham. Jadi saya boleh teruskan. Kan? Sebab kita ni benarnya kamu belajar yang untuk berkaitan dengan subtopik ni adalah bukannya berat-berat untuk memahami tentang sejarah perkembangan politik di semangat bangsa, semangat kenegaraan untuk berkaitan dengan negara kita lah, dan melihat juga bagaimana pengaruh luar yang mempengaruhi perkembangan kegiatan ataupun gerakan politik atau pemikiran masyarakat Melayu di negeri Melayu. Sebelum merdeka kita panggil Persekutuan Tanah Melayu. Kita panggil negeri ini Melayu. Bila dah merdeka tu 57 tu persekutuan. Bila campur Sabah Sarawak dia jadi Malaysia. Kena faham situasi tu. Ya. Okey, seterusnya. Pengaruh luar yang mempengaruhi kepada kebangkitan politik di negara kita ni banyaklah, daripada Timur Tengah, daripada Indonesia, Filipina. Itu adalah orang kata yang mempengaruhi kesedaran supaya tentang penjajah. Kalau di Indonesia tentang Belanda. Kalau di di Filipina tentang Filipina tentang apa? Spanyol. Kalau di Malaysia kita kena menentang British. Tapi bagaimana berlakunya proses penentangan tu? Pada peringkat awal tu, penulisan dalam perjuangan menentang kemasukan atau pendudukan kolonialiti ni menggunakan pena, kena menggunakan pena, menulis novel, cerpen,
Boleh dengar suara saya? Boleh Doktor. Saya tak sedar lah terputus. Saya pelik lah. Mungkin line saya pun masalah juga. Nampak gayanya kita tak boleh buat lama-lama kelas ini. Betul doktor. Saya ingat tadi mau lama-lama, jadi tak boleh lama-lama lah, terputus ni. Apa boleh buat? Ya doktor. Kita pun Boleh tak boleh. Ya, maksud dia maknanya line ni mencemburui kita. Jadi dia mau kita berhenti cepat. Sebab dia line pun dia pun darurat juga, dia pun mau lockdown. Ya, jadi Waduh. nampaklah. Kita tengok sikit lah macam mana kan. Boleh dengar tak suara saya dengar? Boleh. Okey. Boleh Saya Doktor. bercakap sorang-sorang lah tadi. Patutlah doktor hilang. Saya pun tak perasan. Okey, kita sambung balik tentang perkembangan semangat nasionalisme ni. Ya, iaitu berlakunya Doktor, kami tak dalam... nampak slide Doktor. Nampak? Slide ada. Tak nampak. Slide pula tak ada. Kejap. Aduh. Sekejap lah. Saya pun pelik lah ini. Sekejap ya, saya cuba upload. Boleh nampak tak? Aduh, tak boleh masuk lah pula ni. Saya nanti macam ni lah. Saya akan WhatsApp pada Awang. Lepas tu nanti Awang akan hantar dalam grup. Kamu semua boleh dapat. Setuju tak? Setuju. Boleh? Sebab saya tak boleh pula. Udah masa hanging pula. Aduh. Saya punya video. Video saya nampak tak gambar saya? Tidak Doktor. Saya pelik. Tadi saya jadi panel penemu 2 orang pun saya tak boleh. Dia pun tak boleh tengok saya. Saya pun tak tahu lah. Ini UPSI punya laptop ni. Sekejap tak boleh pula keluar ni. Okay, tak apalah. Saya terangkan kamu dengar lah. Sebab dah tak boleh upload lah. Boleh Hello? Boleh doktor. Okey doktor, boleh. Nanti saya hantar kat Boleh, email sebab dah doktor. tak boleh. Okey Jadi perkembangan tentang kebangkitan semangat nasionalisme tu diperjuangkan dengan menulis dalam bentuk novel, cerpen, dalam majalah guru, bulan Melayu dan sebagainya untuk menyedarkan semangat semangat nasional untuk orang kata mengusir British tu lah Jadi pergerakan tu banyaklah berlaku di Sabah, di Sarawak. Tapi terhalanglah sebab British menggunakan kekuatan dia lah Jadi tak boleh nak buat apa. Jadi pada peringkat awal pergerakan pertubuhan bersifat politik macam di negeri-negeri Melayu di Semenanjung, Kesatuan Melayu Muda KMM telah mula keluar Kemudian kamu kena faham satu benda, selepas British diusir keluar, British cuba bekerjasama dengan orang Melayu yang tak suka kepada Jepun dan melalui gerakan yang dipanggil MPAJA. MPAJA ni diperkuatkan dengan penglibatan PKM, Parti Komunis Melayu ni, yang memang ingin menentang kemasukan Jepun. Jadi orang putih orang putih lah, orang Inggeris, British, dia bekerjasama. Akhirnya tubuh MPAJA. Akhirnya bila berlaku kekalahan di kalangan pihak Jepun, namun MPAJA ni pula ataupun dia dibubarkan, tapi maknanya dia akan menjadi balik kepada parti asal PKM. Tapi kerajaan kolonial British tidak menerima PKM sebagai satu parti yang boleh diiktiraf dalam memperjuangkan politik di negeri Melayu. Jadi PKM diharamkan. Tapi akhirnya PKM keluar dan menuntut gerakan bersenjata dan berlaku keadaan konflik, iaitu yang menentang bersenjata ialah komunis untuk mengusir British. Berlaku pula dalam konteks dalam masyarakat, orang Melayu dah mula sedar untuk mengusir British, bukan sahaja berlaku di Semenanjung tapi juga di Sabah dan Sarawak. Jadi sementara itu juga perkembangan berlaku juga di luar berlakunya tentang gerakan pan-Islamism pan-Islamis di dunia, iaitu yang mempengaruhi kepada kebangkitan negara-negara Islam untuk menentang
keseluruhannya kuasa-kuasa barat di seluruh dunia, termasuklah di Semenanjung Tanah Melayu. Jadi pada masa yang sama juga, pergerakan komunis di Melayu juga berkembang. Namun dia tidak begitu mendapat sokongan kerana mereka tidak diiktiraf oleh British. Jadi berlakulah apa yang berlaku ialah berlakulah sehingga kemunculan darurat tahun 48. Dan pergerakan darurat ini kerana komunis melancarkan serangan terhadap British dengan merosakkan segala harta benda milik kerajaan koloni British, dan kebangkitan komunis ini menyebabkan British menjadikan darurat daripada tahun 48 sampai ke tahun 60. Dan akhirnya komunis setelah tanah merdeka, dia juga meletakkan senjata pada tahun 1989. Dan negara akhirnya kita mencapai kemerdekaan pada tahun 57 apabila kerajaan British mendapati bahawa wujudnya penyatuan orang Melayu, Cina dan India di bawah MCA, MIC dan UMNO, akhirnya bersetuju bersatu dan tidak ada sebarang konflik, dan British percaya dengan itu, dengan keadaan yang stabil berlaku tu. Nak tak nak dia terpaksalah melepaskan tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka. Okey, ada apa nak tanya? Kalau tak ada, kita setakat itu sajalah. Ada soalan? Aimi Syazwani? Mana ni Aimi Syazwani? Tak ada. Ada tak? Tahan dah. Kamu semua ni SEM berapa ni? Saya SEM 3. Oh, SEM 3. Okey, ada lagi. Kamu semua 8 tahun kan? 8 tahun pula. 4 tahun kan? Betul ya, Wang? 4 tahun kalau bermaknanya lagi berapa semester tu kalau di sini SEM 3? Lagi berapa semester Awang? 5 semester lagi? Oh, bukan belah-belah lagi. Saya pun sudah lupa lah. Pening lah kena lockdown ni. Kepala pun dah bengong. Tak boleh keluar. Okey, jadi saya setakat itu. Kalau tak ada apa nak tanya, kita tamatkan kuliah ni. Nanti saya akan WhatsApp pada ni lah ya. Pada ni kenapa Imanin suka ketawa? Habis cepat. Bukan tadi doktor. Doktor kan pening tadi. Saya macam ini sebenarnya saya boleh buat 3 jam. Tapi saya rasa saya bagi nota, kamu lebih baca. Sebab all of your assignment bukan melalui peperiksaan dah. Dia melalui writing, betul? Jadi korang baca saya punya nota ni. Dan korang kalau tak faham, korang boleh call saya 019-3366-106 ya. Boleh call saya anytime. Kalau tak faham lah. Jadi saya akan bagi nota pada Awang, nanti Awang akan distribute kepada semua kawan-kawan. Okey, kalau gitu kita jumpa lagi. Kamu mungkin tak pernah tengok muka saya kan? Tak pernah, doktor. Sama lah, aku pun tak tengok muka kamu. Tengok gambar huruf PKM. Kamu type nama saya Hairi Arifin, keluar dekat internet tu. Type Hairi Arifin, dia akan keluar. Kalau nak saya tunjuk gambar saya sekejap. Kamu tak kenal pula sekejap. Boleh masuk tak? Tak boleh tak boleh nak present. Saya nak masuk ni tak boleh present. Saya tekan present tak boleh. Pelik lah. Saya nak tunjuk gambar saya juga. Gambar saya yang handsome ni. Tapi tak boleh. Macam mana? Kalau gitu kamu type je nama saya Hairi Arifin. Keluarlah gambar saya tu. Nama saya jenis semua ada ya. Okey, kalau gitu nanti saya bagi pada Awang. Dan kita jumpa lagi. Kalau ada apa-apa yang silap saya cakap, saya mohon maaf. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor.